Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada hari ini untuk belajar bahasa Melayu bersama-sama saya, Cikgu Norma. Pada hari ini, kita akan belajar tajuk mesyuarat warga rimba, iaitu memberi fokus kepada tata bahasa kata nama khas. Untuk memahami dengan lebih lanjut tentang kata nama khas, mari kita tonton video pengajaran ini. Kita teruskan pelajaran kita pada hari ini untuk belajar kata nama khas. Baiklah, cikgu percaya kamu semua telah belajar kata nama khas ini pada tahun 1 hingga tahun 3. Okey, secara umumnya kata nama khas terbahagi kepada 4. Sekali lagi, kata nama khas terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama ialah orang, yang kedua tempat, yang ketiga ialah haiwan, dan yang keempat ialah benda. Ini ialah jenis-jenis ataupun pembahagian kata nama khas. Okey, sebelum kita teruskan pelajaran kita, kata nama khas ini wajib ditulis dengan huruf besar. Huruf awalnya wajib ditulis dalam huruf besar. Kata nama khas ialah merujuk kepada sesuatu. Berbeza dengan kata nama am yang memberi maksud umum. Tetapi kata nama khas ialah khas, khusus. Untuk lebih faham, kita akan pergi pada satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan kata nama khas. Baiklah, kita pergi kepada orang dahulu. Untuk kita lebih memahami apa perbezaan kata nama am dan kata nama khas. Baiklah, di sini cikgu akan berikan contoh. Cikgu. Apabila kita sebut cikgu, adakah ia merujuk kepada ramai ataupun seorang? Ya, bila kita sebut saja perkataan cikgu, akan merujuk kepada ramai cikgu. Betul? Tetapi apabila kita berikan nama cikgu tersebut, contohnya Cikgu Ali. Apabila kita berikan nama Cikgu Ali, ini akan memberi maksud khusus ataupun khas. Jadi Cikgu Ali merupakan kata nama khas. Sekali lagi saya beri contoh yang lain pula. Contohnya perkataan doktor. Apabila kita sebut sahaja doktor, akan merujuk kepada ramai doktor. Betul? Tetapi apabila kita sebut Dr. Osman, Dr. Osman merujuk kepada hanya seorang doktor. Jadi Dr. Osman merupakan
kata nama khas. Okey, boleh faham? Kata nama khas bagi orang ialah apabila kita memberikan nama kepada orang tersebut. Kita letak di sini contoh. Cikgu Ali, Doktor Okman. Dan banyak lagi contoh yang lain seperti nama kamu sendiri, iaitu Aminah, Najwa. Itu ialah kata nama khas. Jangan lupa kata nama khas, huruf awalnya mesti ditulis dengan huruf besar. Seterusnya, kita pergi kepada kata nama khas bagi tempat. Cikgu berikan di sini contoh, iaitu sekolah. Apabila kita sebut sekolah, pemahaman kita hanya banyak sekolah ataupun hanya satu saja sekolah? Ya, apabila kita sebut sekolah, merujuk kepada banyak sekolah. Tetapi apabila kita sebut Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang, apabila kita sebut Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang, adakah perkataan ini merujuk kepada banyak tempat atau hanya satu tempat sahaja? Ya, Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang hanya merujuk kepada satu tempat sahaja. Bermaksud SK Teluk Kemang ialah kata nama khas. Apabila kita sebut sekolah sahaja, merujuk pada banyak. Itu bermaksud kata nama am. Okey, seterusnya saya bagi contoh yang kedua. Masih berkisar kepada kehidupan kita, keliling kita, iaitu kelas. Kita sebut kelas, banyak maksud kelas, betul? Banyak kelas. Kelas yang mana? Kelas Alif ke? Kelas UM ke? Kelas USM ke? Kelas UPM ke? Banyak kelas kita boleh sebut. Ini akan jadi kata nama am sebab merujuk kepada banyak. Tetapi apabila kita berikan nama, contohnya kelas 4 UM. Kelas 4 UM ataupun kita tulis perkataan sini 4 tahun 4 UM. Adakah merujuk kepada banyak tahun 4 UM? Tak. Tahun 4 UM merujuk kepada satu sahaja. Jadi apabila merujuk kepada satu sahaja, akan jadilah kata nama khas. Contoh yang saya berikan lagi iaitu bandar. Banyak bandar, betul? Bandar mana? Bandar Seremban, Bandar Port Dickson, Bandar Pahang. Macam-macam bandar kita boleh sebut. Tetapi apabila kita sebut Port Dickson, adakah Port Dickson banyak tempat? Tak. Port Dickson merujuk
ialah kata nama khas. Boleh faham? Okey, kita letakkan contoh di sini. Pot, Dixon. Jangan lupa huruf awalnya mesti ditulis huruf besar. Seterusnya kita pergi kepada haiwan. Saya bagi contoh yang paling senang, iaitu kucing. Banyak kucing, betul? Banyak sangat kucing. Tetapi bila kamu beri nama kucing kamu beri nama kucing kamu. Contohnya Tompok. Jadi Tompok merujuk kepada satu ekor kucing. Jadilah Tompok kata nama khas. Tompok ialah kata nama khas. Contoh yang kedua yang cikgu berikan di sini ialah harimau. Harimau banyak, betul? Ada harimau belang, harimau itu, harimau ni, macam-macam harimau. Tetapi bila kita sebut harimau tersebut dengan kita beri nama Pak Belang, akan jadilah Pak Belang ini ialah kata nama khas. Kita berikan nama. Ya, kita berikan nama. Boleh faham? Sebelum kita pergi yang seterusnya, iaitu kata nama khas bagi benda. Sebelum tu cikgu tulis contoh di sini. Tompok, Pak Belang, dan macam-macam contoh lagi. Okey, seterusnya kita pergi kepada kata nama khas benda, ya. Kita pergi kepada nama khas benda. Okey, cikgu bagi contoh kereta. Kereta ialah benda. Banyak kereta, betul? Okey. Tetapi masa bila pula kereta akan jadi kata nama khas? Apabila kereta tersebut diberikan nama, iaitu sebagai contoh Honda. Kereta Honda. Kereta Asia. Kereta Myvi. Kereta Wajah. Itu semua ialah kata nama khas. Nama bagi kereta tersebut. Ataupun kita boleh sebut jenama benda tersebut, ya. Okey, seterusnya cikgu bagi contoh yang lain. Kita boleh ambil pensel awak. Pensel. Sebut pensel banyak, betul? Tetapi kita lihat jenama pensel tersebut. Ada jenama Faber-Castell, ada jenama Staedtler, dan pelbagai jenis. Nama pensel tersebut, jenis pensel tersebut akan jadi kata nama khas. Ya, baiklah. Saya telah ajar 4 jenis kata nama khas, ya. 4 jenis kata nama khas. Cikgu harap
kamu faham apa yang telah cikgu ajar. Untuk seterusnya, kita akan buat latihan pada muka surat 12. Latihan ini cikgu akan berikan dalam slide yang akan cikgu berikan selepas ini. Jangan lupa buat. Okey, baiklah, itu saja untuk video. Kita akan teruskan pelajaran yang lain. Baiklah, setelah kamu memahami tentang kata nama khas, cikgu ingin memberi latihan kepada kamu. Cikgu harap kamu dapat membuka buku teks muka surat 12. Berdasarkan buku teks tersebut, cikgu ingin kamu menyenaraikan kata nama khas yang terdapat dalam petikan mesyuarat warga rimba. Latihan satu ini kamu dikehendaki buat di dalam buku tata bahasa. Ini ialah petikan mesyuarat warga rimba. Senaraikan kata nama khas yang telah kamu pelajari tadi. Latihan 2 pula, cikgu ingin kamu berikan 5 contoh kata nama khas mengikut kategori melalui pengetahuan kamu. Di sini saya sediakan contoh bagaimana ingin membuat latihan 2 ini. Senaraikan ataupun berikan 5 contoh kata nama khas bagi setiap kategori. Baiklah, itu sahaja untuk pelajaran tata bahasa. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.